Okey, baik lagi sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke ruang lanjutan Melayu XM bersama saya Imran Zailani. Jadi macam biasa daripada hari Isnin hinggalah ke hari Rabu, saya akan bercerita tentang ini. Saya akan bercerita tentang silibus Tripedia. Apa itu Tripedia? Anda bayangkan seperti buku teks ataupun ensiklopedia di mana kita akan membincangkan hampir segala-galanya yang berkenaan dengan pasaran kewangan dan juga industri dagangan. Dan kini kita berada pada modul yang ke-16 dan lebih separuh jalan dalam silibus kita. Kita akan bercerita tentang indikator momentum. Semalam kita dah bercerita tentang indikator trend iaitu moving average dan juga MACD. Hari ini kita akan pergi ke indikator kategori yang lain iaitu indikator momentum. Dan kita akan fokuskan kepada momentum oscillator. Jadi momentum oscillator ni ada banyak. Kita ada RSI, CCI, R-stick, dan macam-macam lagi. Tapi yang pentinglah macam mana kita tahu nak menggunakannya pada carta dan macam mana kita nak mentafsirkannya untuk membantu kita membuat keputusan dagangan. Jadi inilah dia topik kita pada hari ini. Jadi sebelum saya masuk bercerita tentang indikator momentum, macam biasa saya akan mulakan dengan kita membuat sedikit tinjauan pasaran. Apa yang dah berlaku sejak kebelakangan ini, market. Okay, apakah pergerakan harga dan sebagainya. Baik, jadi saya akan mulakan macam biasa dengan indeks kegemaran satu pasaran iaitu indeks S&P 500 ya, iaitu 500 syarikat yang terbesar di Amerika. Okey, daripada awal tahun 2020 sejak berlakunya kejatuhan COVID, kita dah menikmati buran selama hampir 2 tahun. Kemudian bermula tahun ini, okey, betul-betul hari trading pertama untuk 2022 hinggalah ke hari ini kita sebenarnya berada di dalam pergerakan downtrend yang anda sedang perhatikan sekarang ini. Okay, di mana kita membuat lower high iaitu puncak yang lebih rendah dan kita juga membuat lower low iaitu dasar yang lebih rendah. Jadi lower high dan lower low yang berterusanlah yang akan membentuk struktur apa? Struktur downtrend yang kita perhatikan sekarang hinggalah ke hari ini. Okay, walaupun kita ada sedikit lonjakan yang berlaku pada minggu lepas akibat data inflasi, tetapi kalau anda tengok strukturnya, ini masih lagi apa? Ini sebenarnya masih lagi lower high. Okay, maknanya kita punya struktur masih lagi downtrend dan downtrend line. Yang saya lukiskan daripada sini ke sini, saya buat garisan downtrend line ini, masih lagi tidak ditembusi oleh puncak. Struktur masih lagi downtrend walaupun kita mengalami lonjakan. Hari ini pun kita perhatikan ada lonjakan ya, di dalam indeks S&P 500. Okay, apa yang signifikannya sekarang ialah kita berada di luar zon pasaran band. Apa itu pasaran band? Ialah kejatuhan 20% daripada puncak yang tertinggi yang pada awal tahun. Okay, pada aras 4,796. Okay, jadi itu yang kita perhatikan. Okay, so seterusnya ialah kita nak melihat kepada apa yang berlaku di instrumen-instrumen yang lain. Instrumen yang utama contohnya indeks dolar, apa yang berlaku di Hang Seng dan sebagainya, itu yang kita sedang nak perhatikan seterusnya. Jadi untuk indeks S&P 500, 500 syarikat yang terbesar di Amerika masih lagi mencatatkan kejatuhan. Okay, dan apa pula yang berlaku di market-market yang lain? Okay, kita perhatikan. Baik, so kita lihat pula kepada indeks Hang Seng iaitu 50 syarikat yang didagangkan ataupun syarikat utama yang didagangkan di China. Okay, yang mengalami downtrend sejak kalau kita perhatikan pergerakan ini adalah sejak daripada juga sama. Okay, yang ini pelik sikit sebab apa? Semasa pasaran Amerika Syarikat sedang uptrend tetapi pasaran China sedang mengalami downtrend. Ini dan terus mengalami downtrend sehinggalah ke hari ini. Cuma baru-baru ni kita ada sedikit lonjakan. Lonjakan yang kita boleh katakan bersifat global. Okey, ada soalan daripada Amir kata resesi market tak jadi ke? Okey, sebenarnya bagi saya kita dah pun dalam resesi. Persoalannya, adakah resesi ini resesi yang dalam, resesi yang sederhana ataupun resesi yang ringan? Itu yang kita kena bezakan. Yang paling penting sebagai trader, Amir, apa kita perlu lakukan ialah kita perlu bersedia
untuk menghadapi keadaan yang mencabar tahun depan, di mana kita masih lagi menjangkakan keadaan yang tinggi, dan juga pada masa yang sama kita menjangkakan apa? Kita menjangkakan keadaan secara relatifnya masih lagi tinggi ya. Walaupun kita lihat data baru-baru ni dah mula menunjukkan inflasi mungkin dah terkawal. Okay, jadi indeks S&P 500 masih lagi downtrend. Hang Seng, kalau anda buat trend line pun sebenarnya jelas sekali, sorry bukan ini ya. Kalau anda buat trend line pun daripada atas sampai bawah jelas sekali masih lagi apa? Masih lagi downtrend line. Okay. Ini masih lagi downtrend kalau anda buat garisan seperti ini. Baik. Okey, seterusnya kita melihat pula kepada indeks dolar. Jadi indeks dolar yang mengalami koreksi, kejatuhan dan pun memecahkan struktur. Okey, sebab kita lihat untuk indeks dolar, dolar menguat sejak Amerika Syarikat punya bank pusat iaitu Federal Reserve hawkish. Semasa mereka hawkish meningkatkan kadar faedah, apa yang berlaku pada mata wang dolar akan menguat dan terus menguat sebab berkadar faedah yang tinggi adalah sangat baik sebenarnya secara fundamental untuk mata wang tempatan. Dalam kes ini adalah apa? Adalah dolar. Okey. So apa yang berlaku bila kita ada high dan high low. Puncak yang lebih tinggi, dasar yang lebih tinggi dan berterusan. Sejak kebelakangan ini kita dah ada tanda-tanda kelemahan uptrend dan kita juga dah ada breakout. Okey, breakout bagi saya ini breakout yang dah menunjukkan kepada bias kita dah kena bertukar daripada bullish kena menjadi bearish pula ya untuk dolar. Kalau anda perhatikan di puncak ini, di puncak pergerakan, apa yang berlaku selepas itu, kita ada puncak yang lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Okey. Kemudian kita ada dasar yang lebih rendah daripada dasar sebelum. Ini dah merupakan dua amaran besar kepada kelemahan uptrend. Dan bagi saya, confirmation adalah apabila harga menembusi arah 108, 109 ini arah sini. Okay, ini memberitahu saya bahawa struktur uptrend mungkin dah tambah dan sekarang kita mungkin akan lebih bias kepada downtrend. Apa yang kita perlu perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve Amerika Syarikat dalam jangka masa yang terdekat ni. Okay, adakah akan menjadi semakin dovish ataupun masih kekal hawkish. Kebanyakan analis menjangkakan akan mula beralih ke dovish. Sebab apa? Kadar inflasi ataupun data inflasi yang terkini dah menunjukkan kepada inflasi yang dah mula terkawal. Maknanya pelan meningkatkan kadar faedah untuk mengawal inflasi dah kelihatan berjaya. Jadi Fed dah boleh mula melonggarkan polisi kewangannya. Jadi itulah yang sedang kita perlu dapat pengesannya. Dah ada jagaan tapi kita perlu lihat data bulan depan. Bulan Disember, apakah data inflasi dan kadar faedah, kenaikan kadar faedah yang seterusnya. Kalau 75 masih lagi hawkish, kalau 50 dah bergerak ke arah dovish ya. Itu yang kita perhatikan. Baik. Okey, seterusnya. Ini adalah indeks dolar. Jadi kalau saya nak melihat kepada satu lagi pasangan mata wang yang paling hangat didagangkan ialah Euro USD, dan apa yang anda perhatikan sekarang ialah sedang membuat lonjakan malam, baru saja membuat aras puncak. Kalau anda perhatikan di sini, puncak ini yang sedang terbentuk sekarang ni lebih tinggi daripada puncak yang sebelum. Maknanya ini pun kita boleh katakan dah break structure. Structure downtrend yang berlangsung jangka masa panjangnya untuk USD dah mula mendapati ada berlaku kelemahan. Okey, di sini dah ada kelemahan. Di sini dah ada, bagi saya dah menukar bias kita. Kita sekarang kena bias untuk buy ataupun long untuk euro untuk jangka masa terdekat. Kenapa saya kata untuk jangka masa yang tak begitu panjang untuk euro? Sebab saya masih lagi bearish kepada ekonomi Eropah. Ekonomi Eropah masih dalam keadaan yang lemah dan bagi saya kalau berlaku pun pergerakan uptrend mungkin tak berkekalan lama. Itu pendapat saya saja. Okey, boleh ya? Baik. So ini dia pergerakan yang berlaku di sini. Okey, saya kena buang ni semua. Okey, biar anda nampak. Dan sekarang kalau anda perhatikan aras puncak baru di mana dan masih lagi belum selesai ya pembentukannya. Masih lagi dalam proses membentuk puncak yang terkini. Yang penting ialah ia telah melepasi aras puncak yang sebelumnya di sini antara 1035 dan 1038.
dia telah menembusi. Ini kita boleh kata sekarang ada apa? Kita dah ada higher high yang baru di sini. Ini dah memecahkan structure downtrend ya. Dan sekarang kita dah boleh bias kepada ke atas. Okay, boleh ya? Baik. Okey, baik. Seterusnya. Okay, apa yang kita dah lihat ialah kita dah lihat pula kepada USD Japanese Yen. Okay, ini dia. USD Japanese Yen yang telah pun break structure tapi bagi pendapat saya kita dah mula kena bias ke bawah untuk USD Yen. Okay, saya kena buat daily chart. Kena bias ke bawah. Tapi apa yang saya perlukan? Saya perlukan koreksi dahulu. Harga kena membuat kenaikan sebelum turun semula. Okay, mungkin pada zon 145 dan 142 ni, di sini akan berlaku pantulan. Okay, ada berlaku rintangan di sini. Ke sinilah bagi saya entry yang sesuai kalau anda nak mendapatkan pergerakan ke bawah untuk indeks dolar. Okay, ataupun untuk dolar yen. Itu pendapat saya. Okay, baik. Alright, seterusnya. Kita nak lihat pula kepada emas. Okay. Emas adalah aset yang biasanya kita kategorikan sebagai safe haven. Tetapi kalau nak perhatikan emas sejak kebelakangan ini, jelas sekali bukan safe haven. Malah emas semasa pasaran saham jatuh, emas pun terus jatuh. Tapi apabila pasaran saham sedang meningkat, pasaran saham sedang jatuh, ada satu aset yang sentiasa naik, iaitu apa? Dolar. Dolar sekarang ni memegang title safe haven-nya dan bukan emas. Baik, so seterusnya kita akan lihat pula kepada carta emas. Okey, jadi inilah carta emas. Saya kena zoom in sikit biar anda boleh nampak. Okey, apa itu Bank of Japan tak bertindak. Dia bertindak kalau anda perhatikan. Di sini, apa yang berlaku di sini, saya tandakan dua kotak ini, apa yang melakukan ialah Bank of Japan dah masuk campur untuk memastikan yen tidak terlalu lemah. Maknanya Bank of Japan, Bank Pusat Jepun sendiri dah mula mengakui yen dah sangat-sangat lemah dan boleh mengancam ekonomi Jepun. Okay, mereka dah bertindak dua kali, pada arah 145 dan pada arah 150 mereka dah bertindak. Okay. Adakah mereka akan bertindak seterusnya? Saya rasa tidak, sebab dah pun memecahkan struktur dan sekarang pun dah ada kita mendapat bias ke bawah untuk yen-nya, buatnya ke masa yang sederhana ni. Okay, boleh ya? Okay. Baik, kembali pula kepada emas. Emas semasa pasaran saham membuat kenaikan, dia juga membuat kenaikan. Maknanya emas bukan safe haven. Okay, emas bukan safe haven. Safe haven adalah instrumen-instrumen yang lain. Okay, iaitu dolar sebenarnya. Okay, jadi emas, apa yang saya boleh perhatikan ialah emas berkorelasi negatif dengan dolar. Bila dolar jatuh, emas naik. Bila emas naik, dolar jatuh. Itulah hubungannya. Okay, baik. Kemudian seterusnya, kita dah melihat kepada instrumen yang sedang bermasalah sekarang, iaitu apa? Instrumen cryptocurrency. Ya. Bitcoin daripada 67,001 coin sekarang dah tinggal 16,000 saja. Kejatuhan yang sangat dalam, dan apa yang berlaku yang kita lihat sekarang ni, berlaku lagi kejatuhan baru-baru ni akibat apa? Akibat berlaku skandal FTX. Okay, siapa yang follow FTX? Okay, apa yang berlaku? Bankrupt. Okay, dah bankrupt pun, dia punya syarikat FTX ni adalah exchange yang kedua terbesar di belakang Binance untuk kripto ya. Jadi walaupun Bitcoin tak kena mengena dengan FTX sangat, tetapi apa yang berlaku ia memberikan sentimen yang negatif kepada cryptocurrency. Maknanya dalam keadaan teknikal yang teruk, sentimen secara umum pun sedang teruk. Tambah lagi dengan perkara yang berlaku ni, skandal ni, maknanya ini adalah orang kata dah lah jatuh ditimpa tangga. Itu yang berlaku pada kripto sekarang. Dan nakkan kenaikan pada kripto, kita perlu melihat apa? Kita perlu melihat kepada kejatuhan dolar yang drastik. Barulah kita boleh tengok kripto meningkat. Kalau itu tak berlaku, saya rasa kripto akan kekal lagi di arah yang sangat-sangat lemah seperti apa yang anda lihat sekarang ini. Ya. Boleh? Dan lonjakan yang berlaku pada S&P 500 juga kita boleh dapati berlaku kepada syarikat-syarikat besar. Contohnya Apple. Ada berlaku lonjakan di sini. Okay. Kemudian syarikat AMD. Berlaku lonjakan di sini. Google. Berlaku lonjakan di sini.
Okay. Apa lagi? Microsoft juga berlaku lonjakan. Jadi ini adalah sebenarnya lonjakan yang berjemaah, okay, dan bukan hanya dikongsi oleh beberapa saham saja. Okay, lonjakan yang berjemaah. Jadi itu yang kita perhatikan sekarang. Okay. Juga Amazon juga berlaku lonjakan. Okay, yang kita perhatikan di sini adalah lonjakan ramai-ramai sebenarnya akibat apa? Akibat apa yang berlaku secara makroekonomi. Okay. Yang kita lihat data inflasi yang menunjukkan bahawa inflasi dah mula membuat puncak, okay, ataupun dah mula reda. Okay, jadi itu yang kita sedang perhatikan dan itu kenapa inflasi memberikan pergerakan besar kepada pasaran sebab inflasi lah yang akan menentukan tindakan seterusnya untuk Bank Pusat. Adakah Bank Pusat yang selama ini sangat-sangat hawkish, adakah mereka dah boleh melonggarkan polisi kewangan. Okay, itu yang pelabur tafsirkan. Pelabur sentiasa akan melihat beberapa langkah ke hadapan. Ya. Okay, baik. Baik, seterusnya. Okay, saya nak berikan contoh sedikit kepada syarikat yang saya rasa ya akan membuat kekuatan iaitu syarikat seperti Rio Tinto, syarikat komoditi yang kita perhatikan dijangkakan akan membuatkan kenaikan sektor komoditi. Okay, daripada penggali ataupun pemproses komoditi, okay, dan juga harga komoditi sendiri mungkin akan ada kekuatan dalam jangka masa yang terdekat ini. Ya. Jadi itu kita punya jangkaan untuk jangka masa terdekat. Sebab apa? Untuk tahun 2023, kita masih lagi akan berada pada cuaca di mana cuaca ekonomi di mana kadar faedah tinggi dan juga inflasi yang tinggi. Okay, jadi itu yang kita kena bersiap sedia sekarang. Okay, antara sektor yang akan mungkin akan boleh bertahan adalah sektor komoditi. Ya. Harga minyak pun dah mula ke atas. Okay. OPEC akan memastikan harga minyak terus sokong. Okay, dan seterusnya. Itu yang harga minyak kuat. Harga komoditi lain pun kita jangkakan akan kuat juga. Termasuklah komoditi industri seperti aluminium, copper dan sebagainya. Baik. Okey, confirm ke inflasi dah maksimum? Tak tahu. Sebab sekarang ni, itu saya katakan data perlu berturut-turut. Boleh jadi data bulan Disember ni data inflasi mencatatkan kenaikan lagi. Okay, mencatatkan inflasi yang meningkat. Dan boleh jadi jangan terkejut. Jadi kalau kita ada data yang berturut-turut berturut-turut menunjukkan data yang menurun, maknanya barulah katakan 2 ataupun 3 bulan berturut-turut inflasi menurun. Barulah kita boleh katakan dah sampai puncak. Okay, bila dah puncak, seterusnya apa yang berlaku kita menjangkakan penurunan. Okay, kita kena dapat sampel data yang lebih. Baru kita dapat pengesahan ya untuk inflasi. Baik. Okey, seterusnya. Sekarang kita boleh masuk ke dalam topik kita pada hari ini, iaitu kita akan membincangkan tentang apa? Kita akan membincangkan tentang ini. Okay, kita akan membincangkan tentang indikator momentum. Kita dah selesaikan indikator trend semalam, moving average dan juga MACD. Hari ini kita akan berbicara tentang indikator momentum. Baik. Okey. Jadi, pertama sekali saya ingin mulakan dengan sedikit recap ya tentang apakah yang menentukan kejayaan seorang pedagang. Bagi saya adalah ini. 3 faktor utama yang membantu pedagang untuk berjaya. Bagi saya ini adalah perkara yang wajib pedagang ada untuk kita berjaya. Jadi 3 faktor termasuklah apa? Termasuklah faedah ataupun strategi dagangan. Ya, kat sinilah kita akan lihat macam mana kita nak menggunakan analisa fundamental untuk mencari peluang. Analisa fundamental sama ada secara makro ataupun mikro. Okay. Ataupun kita nak menggunakan analisa teknikal. Macam mana kita nak time entry kita dalam chart. Dan macam mana kita nak menggunakan kombinasi indikator untuk memberitahu kita ada wujud setup yang bagus. Itu pertama. Ini biasanya ramai orang dah tahu. Tapi juga tak kurang daripada itu, apa yang kita perlukan ialah pengurusan wang. Ataupun kawalan risiko.
Okay, berapa banyak yang akan kita pertaruhkan untuk setiap satu porsi dagangan. Okay, macam mana kita nak menilai kualiti setup. Okay, jadi ini semua termasuk di dalam pengurusan wang. Okay, tetapi duit ini saja tak cukup. Okay, katakan anda ada kaedah yang bagus, tetapi pengurusan wang anda tak bagus, anda tak boleh nak trade. Ataupun anda ada pengurusan wang yang bagus, anda tak ada kaedah, anda tak dapat nak cari peluang. Tak boleh buka position pun. Okay, jadi kita kena ada kedua-duanya sekali. Okay, kemudian yang ketiga dan biasanya inilah yang paling susah untuk kita master, iaitu psikologi, mindset pedagang yang betul. Macam mana kita nak mengawal emosi, macam mana kita nak berdisiplin. Okay, macam mana kita nak mengawal tabiat-tabiat buruk kita. Dan kalau kita sebagai trader, ya, kita sebenarnya akan ada banyak tabiat buruk yang kita kena address, yang kita kena kawal. Kalau tidak, dia akan menghalang kita untuk berjaya dalam pasaran wang. Tetapi di sini apa yang kita nak tekankan ialah kita perlukan kesemuanya, ketiga-tiganya kita ada. Kita perlukan ketiga-tiganya pada masa yang sama. Katakan kalau anda ada kaedah, tapi tak ada pengurusan wang, tak boleh. Anda ada kaedah, ada pengurusan wang, tetapi tidak ada kawalan psikologi. Okay? Tak dapat kawal emosi. Masih juga akan gagal. Jadi ketiga-tiga ni kita kena ada, wajib. Yang paling susah develop bagi saya adalah nombor 3, psikologi pedagang. Jadi kalau nak dah campur semua ni, ini sebenarnya adalah tak lain dan tak bukan, sebenarnya adalah pelan dagangan. Ini adalah pelan dagangan. Okay, yang merangkumi kesemua ini. Kaedah, pengurusan wang, dan juga mindset pedagang yang betul. Dan saya yakin semua trader yang berjaya, investor yang berjaya ada ini, ada pelan dagangan. Boleh ya? Baik, seterusnya. Okay, sekarang kita nak bercerita tentang indikator pula. Okay, kita ada beberapa jenis indikator dalam pasaran kewangan. Kita dah sentuh pada semalam. Kita dah sentuh satu jenis iaitu indikator apa? Kita dah sentuh tentang indikator trend. Contohnya yang paling mudah moving average ataupun trend line ataupun channel. Okay, mungkin nanti kita akan belajar pada webinar seterusnya Ichimoku Kinko. Ini adalah antara contoh-contoh indikator trend. Okay. Kemudian yang kita akan sentuh hari ini adalah indikator momentum oscillator. Tugasnya adalah bukannya untuk menentukan trend tetapi untuk menilai kekuatan trend. Ataupun dalam kata lain, menilai momentum trend. Contoh apa? RSI, IMI, ROC, stokastik, CCI dan macam-macam lagi. Ini kita punya fokus pada hari ini. Okay, dan yang terakhir, okay, sebenarnya ada banyak lagi tapi yang kita akan fokuskan adalah indikator volatility yang mengukur volatility pergerakan harga. Contohnya, standard deviation, Bollinger Band ataupun average to range. Okay, volatility pergerakan harga ni apa maksudnya? Beza antara puncak dan dasar, itulah dia volatility. Puncak dan dasar makin dekat, volatility kurang. Puncak dan dasar tinggi, volatility meningkat. Baik, jadi kita fokuskan di mana? Kita fokus di sini. Okay, indikator momentum yang akan kita sentuh pada hari ini. Baik, sebelum itu, saya akan tunjukkan kepada anda apakah beza antara indikator trend, indikator momentum, indikator volatility. Ialah ini. Katakan kita ada pergerakan uptrend seperti ini. Katakan ya. Baik. So, soalan pertama, kita buka saja chart, kita nak cari apa? Pertama sekali, kita nak tahu ada trend ke tidak. Okay, jadi katakan saya label ni sebagai 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Baik, jadi kita nak tahu trend ada ke tidak. Okay, soalan pertama. Okay, kalau kita gunakan indikator trend, kita dapat jawab. Ini jelas sekali ada trend. Jadi
trend ada. Soalan yang kedua, dekat mana arah trend? Ini pun kita boleh jawab dengan gunakan indikator trend. Arah sama ada bullish ataupun bearish. Dalam kes ini, jelas adalah pergerakan bullish. Baik. Okey, seterusnya. Lepas kita menggunakan indikator trend, kita dah tahu trend wujud dan trend adalah bullish. Soalan yang seterusnya kita nak tahu adalah ini. Kekuatan trend. Okay. Sama ada makin kuat, okay, ataupun kekal, okay, maknanya tak berubah dia punya kekuatan, ataupun semakin lemah. Okay, ini kita gunakan apa? Ini kita gunakan indikator momentum yang kita belajar hari ini. Okay, nampak ya? Kenapa? Sebab inilah yang akan membantu kita membuat strategi. Jadi kita tahu momentum. Kalau katakan trend uptrend semakin kuat, apa kita buat? Kita nak cari entry untuk buy sebab kita tahu trend uptrend akan berterusan. Okay, jadi ini kita punya strategi mungkin beli. Kalau dia punya kekuatan kekal pun kita mungkin akan beli juga. Okay. Dan kalau lemah, ini mungkin kita akan tukar, mungkin kita akan mencari peluang untuk jual pula ya. Ini dia. Okay. Kemudian, yang seterusnya ialah kita nak tahu volatility. Apakah itu volatility? Senang cerita daripada puncak ke puncak. Okay. Dasar ke dasar, kita buat garisan. Inilah dia volatility. Inilah dia volatility. Okay, nampak ya? Ini dia. Jadi untuk kita tahu volatility, kita boleh gunakan apa? Kita gunakan indikator volatility. Okay, sekarang, kalaulah kita buat case ya, katakan trend sedang kuat, apa kita nak buat? Okay, sorry, kita ambil case yang paling mudah lah ya. Kita ambil case kekuatan trend sedang kekal. Okay, katakan kekuatan trend maintain. Okay, so apa kita nak buat? Kita nak mencari entry untuk apa? Untuk beli. Sebab kita berjangkakan pergerakan akan berlaku seperti ini. Okay, kena garisan volatility ini dan membuat kenaikan seterusnya. Okay, dalam kes ini apa kita nak buat? Kita nak letak entry di sini. Okay, henti rugi, katakan di sini. Okay, dan juga katakan sasaran di sini. Okay, maknanya dengan kita tahu beza indikator, cara nak menggunakannya, kita boleh membuat analisa seperti ini. Kita merangkumi pelbagai sudut, corakkan strategi yang sesuai untuk pergerakan harga pada ketika itu. Inilah dia. Okay, jadi apa yang kita akan sentuh hari ini adalah tentang indikator momentum. Baik, mungkin ada yang akan tanya. Sebelum kita pergi ya, katakan trend melemah. Saya akan gunakan warna mungkin warna orange ya. Katakan trend melemah pula. Apa yang kita jangkakan akan berlaku? Kita jangkakan apa yang ialah harga mungkin akan bertukar arah. Jadi kita mungkin akan jual. Contoh trend melemah macam mana? Macam ni. Pun
Okay, kemudian dia naik sikit, tapi tak sampai aras yang seterusnya, kemudian dia membuat pergerakan ke bawah. Ini adalah kes yang lagi satu, jika ia berlaku. Okay, baik. Okay, seterusnya. Okay, kita akan lihat apakah itu indikator momentum oscillator. Kita akan sentuh 5 ni ya, RSI ataupun relative strength index. Kita akan sentuh IMI, intraday momentum index, ROC, stokastik dan juga CCI, iaitu commodity channel index. Kita akan sentuh dia semua. Baik. Okey. So, kita akan sentuh dahulu apakah definisi indikator momentum. Yang anda selalu dapat lihat di bawah itu sebagai contoh, saya buka chart dia. Okey, mana satu indikator momentum anda tengok di sini. Ini adalah indikator momentum RSI. Menunjukkan momentum ataupun kekuatan trend sekarang. Sekarang trend sedang kuat apa? Sedang kuat ke bawah. Okey. So, seterusnya. Apakah itu indikator momentum? Kita pergi kepada definisi dahulu. Okey. Jadi indikator momentum adalah indikator yang mengira momentum ataupun hal laju. Okey, hal laju ataupun kadar perubahan harga. Dalam kata lain, ini pun saya boleh namakan sebagai apa? Sebagai kekuatan. Okey, saya berikan senang lagi untuk kita faham kekuatan trend. Baik. Okey, dan kalau anda perhatikan, pergerakan harga, puncak dan dasar, puncak dan dasar. Pasti akan ada puncak dan dasar. Ia adalah seolah pergerakan apa? Ia sebenarnya kita boleh samakan dengan pergerakan pendulum, di mana kita ada 2 point. Harga akan pergi ke point A, point B. Point A, point B. Maknanya dia berayun. Indikator momentum, sebab itu kita namakan indikator momentum, momentum oscillator, sebab dia berayun. Okay, dan wujud satu garisan di tengah-tengah pergerakan tersebut yang kita namakan sebagai garisan keseimbangan. Keseimbangan. Dan di setiap indikator momentum, kalau anda perhatikan di sini, contohnya RSI, kita ada garisan keseimbangan di mana? Di sini, pada aras 50. Nampak ya? Ini adalah garisan keseimbangan. Baik. Okey, seterusnya. Jadi, kenapa? Apa sebab kita nak memerhatikan indikator momentum? Sebab kita nak tahu tentang kekuatannya. Okey, adakah kenaikan sedang meningkat ataupun merosot sebagai contoh? Dan adakah kononnya kita lihat penurunan downtrend sedang semakin pantas ataupun semakin pelan? Ini yang kita nak tahu. Kita nak tahu kekuatan sebab apa? Seperti yang kita perhatikan tadi, kekuatan trend akan menentukan ataupun membantu kita untuk menyusun strategi. Ini yang penting. Okay. Kalau trend makin kuat ataupun maintain, kita nak beli. Kalau trend lemah, kemungkinan kita akan tukar, kita nak cuba cari posisi jual beli. Sebab apa? Trend akan melemah dahulu, baru akan bertukar. Baik. Okey. Jadi kalau anda perhatikan garisan keseimbangan pada pendulum ni, mungkin anda tak dapat relate ya dengan indikator momentum yang bergerak horizontal. Jadi kita boleh bandingkan dengan gambar rajah seterusnya. Seperti ini. Garisan keseimbangan adalah garisan yang di tengah-tengah. Ini dia. Garisan keseimbangan. Sama. Momentum juga akan bergerak daripada point A ke point B. Okay, sama seperti yang anda lihat di dalam contoh ini. Baik. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan indikator momentum. Yang pertama iaitu kita akan mulakan dengan RSI. Kita mulakan dengan ini. RSI. Ataupun Relative Strength Index. Baik.
So, RSI adalah seperti berikut. Dia adalah indikator yang dicipta oleh J. Wells Wilder. Dia pun banyak yang mencipta indikator-indikator lain. Dikenalkan dalam bukunya yang bertajuk New Concepts in Technical Trading System, RSI. Okey, jadi apakah yang berlaku dalam indikator RSI adalah ini. Membandingkan perubahan candle bullish dengan perubahan candle bearish. Itu yang berlaku. Okey, dah tahu macam mana kita kira RSI, macam mana kita dapat pergerakan ini? Okey, kita perhatikan. Baik. So, cara kita mengira RSI adalah seperti berikut. Okey, katakan kita ambil contoh sini ya. Ambil contoh mudah. Untuk RSI. Katakan kita ambil RSI okey, jadi ini dia punya cara kiraan. RSI adalah sama dengan 100 tolak dengan 100 bagi 1 tambah U dan D. Persoalannya, apakah itu U, apakah itu D? U adalah perubahan kenaikan harga. Purata perubahan kenaikan harga. Katakan di sini, okey, daripada candle ini ke candle ini apa yang berlaku? Harga tutup candle di sini, harga tutup candle yang kedua di sini. Okey, semasa candle kedua ditutup, perbezaan dengan harga tutup candle yang pertama adalah sebanyak 150. Kalau D pula adalah apa? Perubahan penurunan harga. Contohnya di sini. Okey, kita ada harga tutup candle yang merah ni di sini. Kita bandingkan dengan harga tutup candle merah yang seterusnya di sini, beza 200. Itu dia D. Kita letakkan dalam formula, kita akan dapat point RSI kita. Okay, dan kita kira untuk setiap candle yang seterusnya, kita akan dapat RSI seperti ini. Garis RSI yang biasa kita gunakan dalam carta untuk mengenal pasti momentum. Okay, seperti sini. Sekarang untuk indeks dolar, momentum sedang ke bawah. Okay, boleh ya? Baik. Okey. Seterusnya, kita akan perhatikan macam mana nak mentafsirkan indikator RSI. Baik. Okay. Sebelum itu, tempoh yang kita gunakan untuk RSI secara defaultnya kita letakkan sebanyak 14. Okay, sini pun kita gunakan 14. Kalau carta tadi, di sini pun kita gunakan apa? Tempoh 14. Di mana dia akan ambil purata 14 candle. Okay, kemudian shift kepada 14 candle yang terkini. 14 candle yang terkini sampailah ke candle semasa. Dan akan terbentuk garisan seperti apa yang anda lihat di sini. Garisan RSI yang mendapatkan purata pergerakan 14 candle. Ini dia. Baik. Okey, seterusnya. Yang penting adalah tafsiran macam mana nak membaca RSI. Okay, itu yang lebih penting. Okey, seterusnya. Kita lihat dulu macam manakah komposisi RSI. Pertama sekali, RSI ini ia adalah indikator yang bertajur. Maknanya dia ada bumbung dan dia ada ceiling. So dia ada ceiling, dia ada lantai. Maknanya dia tak boleh melebihi ceiling, tak boleh lebih kurang daripada lantai. Okay, maknanya dia akan bergerak dan tak boleh melebihi daripada aras kosong dan aras 100. Okay, dan jangan lupa setiap indikator momentum ada aras keseimbangan. Untuk RSI adalah pada aras 50, aras keseimbangan. Okey, soalan tentang RSI ini lagging ke? Okey. Yes, bagi saya dia lagging. Okay, sebab dia bertukar tak sepantas pergerakan harga. Okey, adakah itu soalan yang anda masukkan? Saya tak pasti ya. Sebenarnya lagging ni adalah indikator yang lambat. Okay. Harga dah jalan, baru dia akan bergerak. Bagi saya sebab RSI ni dia bergerak selepas pergerakan harga, jadi bagi saya dia lebih kepada lagging ya. Okay, jadi mungkin
itu jawapannya saya tak pasti. Kalau rasanya saya tak faham soalan, mungkin boleh tanya lagi sekali ya, Amir. Bagi saya lebih kepada lagi. Okey, boleh ya? Baik. So, seterusnya. Cara kita nak mentafsirkannya adalah bermula di sini. Okey, di sini. Okey. Kalau RSI atas 50, apa maksudnya? Momentum menaik meningkat. Kalau kita perhatikan untuk indeks dolar, di manakah RSI? Di sini. Maknanya sekarang ni momentum naik ke menurun yang meningkat. Untuk RSI, untuk indeks dolar carta harian, bawah 50, momentum menurunlah yang meningkat. Okey, baik. Dan bukan itu saja, fungsi yang seterusnya. Kita dapat mengenal pasti, dan bagi saya ialah yang lebih menarik ya tentang kesemua indikator momentum, iaitu kita dapat mengenal pasti ekstrim. Ekstrim ada dua dalam pasaran kewangan. Terlebih beli, terlebih jual. Overbought, oversold. Baik. Jadi untuk keadaan ekstrim terlebih beli, terlebih beli ataupun overbought ialah apabila RSI berada di mana? Atas 70. Contohnya di sini atas 70 adalah di arah sini. Ini overbought, ini overbought, ini overbought, ini overbought. Untuk oversold pula, untuk terlebih jual ataupun oversold, RSI kena berada pada bawah apa? Bawah aras 30. Kalau kita perhatikan contoh kita adalah sini. Bawah ni. Jadi dalam kes ni kita tak ada lagi ya. Kita belum sampai lagi untuk indeks dolar pada carta harian, belum ada lagi oversold. Belum sampai lagi. Belum ada lagi yang di bawah 30. Cuma kita dah dekat lah kat sini ya. Baik. Okey. So, dua. Momentum, adakah sedang meningkat? Kemudian, keadaan ekstrim. Dua inilah yang kita akan fokuskan semasa kita menilai RSI. Okey, boleh ya? Baik. Okey, sekarang kita pergi pula kepada indikator momentum oscillator yang kedua untuk hari ini, iaitu IMI ataupun Intraday Momentum Index. Macam mana kita dapat Intraday Momentum Index? Sebenarnya lebih kurang dengan RSI, cuma ada sedikit saja perbezaan. Baik, mari kita bincangkan. Okey. Indikator Intraday Momentum Index IMI. Okey, apa yang berlaku? Baik, kita lihat. IMI, kita tengok sejarah sedikit, dicipta oleh Tushar Shanda, saya rasa nama dia betul lah pronunciation-nya. Dan dia adalah sebenarnya gabungan RSI dengan analisa candlestick. Dan perhatikan dia punya cara ataupun bentuk chart dia sangat-sangat similar, sangat-sangat sama dengan RSI. Sebab dia memang didasarkan ataupun dia memang berdasarkan RSI. Okey. Jadi di sini apa yang digunakan adalah harga buka dan harga tutup. Okey, dan digunakan untuk menentukan sama ada pasaran sedang bullish ataupun bearish. Macam mana kita akan lihat dalam slide seterusnya, pengiraan IMI. Baik. Jadi caranya adalah seperti ini. Dia mengasingkan candlestick yang bullish dengan candlestick yang bearish, kemudian menggunakan RSI pada candlestick tersebut. Kalau saya bercerita mungkin kita tak nampak, kita kena lihat kepada calculation. Jadi ini adalah matematik ataupun statistik di sebalik IMI. Ini adalah pengiraan yang saya buatkan. So, perhatikan. Kita ada berapa ni sini? Kita ada 11 candle.
So, di sini apa yang berlaku? IMI akan asingkan candle yang bullish dan candle yang bearish. Dan setiap candle akan diberikan skor. Skor adalah dia punya badan. Okay? Dia punya besar badan candle tu, harga buka dan harga tutup, itulah dia punya skor. Okay, jadi untuk candle kita yang paling awal ni adalah candle bullish, maknanya harga buka di bawah, harga tutup di atas. Diberikan skor 50. Baik. Candle yang kedua, candle bearish pula. Harga buka, harga tutup, kita bezakan, kita dapat dalam 100. Dan kita kirakan skor ni untuk setiap candle dalam 11 candle ini, kita kira semua skor. Okay, bergantung kepada beza harga buka dan harga tutup, bergantung kepada size candle. Baik. Okey. Sekarang barulah kita boleh gunakan formula di mana kita asingkan candle yang berwarna hijau G ataupun green dengan candle yang berwarna merah red. Kita asingkan mengikut skor. So kita kira ada berapa banyak candle green. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita campurkan ke semua skor candle yang berwarna hijau. 50, 100, 150, 200, 250, 350. Candle hijau sebanyak 350. Okey. Kemudian candle yang berwarna merah pula kita gabungkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 100, 200, 300, 450 dan 600. Kita letak dalam ni, kita akan dapat peratusan 37%. Jadi, poin yang pertama, okay, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. Untuk 11 candle ini, poin yang pertama di mana? Untuk candle ni berada di sini. Poin pertama akan berada di sini. Dia akan berada pada candle yang ke-11. Okay, candle yang terkini lah ya, candle semasa. Dia akan berada di sini dan akan berada pada arah 37%. Okay, iaitu di mana? Di bawah ini. 37%. Okay, nampak ya? Baik. Okay, jadi kita kira untuk setiap 11 candle yang seterusnya. Okay. Jadi sekarang ni kita tambah 100 ataupun kita tambah candle yang baru. Maknanya sekarang kita dah tak kira candle yang ini dah. Kita akan kira 11 candle yang okay, maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cuba kira. Kali ini berapakah skor? Kita kira candle yang berwarna hijau dahulu. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 candle. 50, 100, 150, 200, 300, 450. Kita ada nombor yang baru. 450. Kita kira pula candle yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak berubah. 5, 100, 200, 300, 450, 600. Kita letakkan dalam formula ini, kita akan dapat poin yang baru. Okey. Berada di sini. Poin yang baru. Okay, iaitu 43. Okay. Dan kita buat untuk ke semua candle-candle yang seterusnya, kita akan dapat IMI. Okay, inilah cara pengiraannya. Boleh? Inilah cara pengiraannya. Baik. Okay. Walaupun kita gunakan dalam kes ni 11, tapi sebenarnya tempoh yang defaultnya yang digunakan yang dicadangkan adalah 14. Kenapa saya guna 11? Sebab saya nak senang kira. Okay, itu saja. Kenapa saya guna 11. Tapi sepatutnya gunakan tempoh 14 ya. Jadi jangan lupa adjust anda punya indikator IMI untuk tukar kepada tempoh 14 ya. Ini yang dicadangkan oleh pencipta indikator sendiri. Baik. Okey, seterusnya. Okey, jadi macam biasa kita nak tahu tentang tafsiran pula. Okey, macam mana kita nak menggunakannya pada carta. Jadi untuk indikator RMI lebih kurang saja dengan RSI cara kita nak mentafsirkannya. Dia juga adalah indikator yang berlaju. Berlaju ni maknanya apa? Maknanya ada
siling ada lantai. Okay, dia akan bergerak, pada perhatikan, antara aras kosong dan aras 100. Aras kosong tu dia punya lantai, aras kosong lantai, aras 100 adalah dia punya siling. Tak boleh lebih 100, tak boleh kurang daripada kosong. Dan aras keseimbangan, jangan lupa je di tengah-tengah. Sama seperti RSI, iaitu pada aras 50. Okay, nampak ya? Baik. Okey. Cara mentafsirkannya sama seperti RSI, iaitu atas 50, momentum menaiknya meningkat. Bawah, momentum menurun pulanya meningkat. Okey, itu dia punya tafsiran. Tapi jangan lupa, setiap indikator momentum oscillator akan ada apa? Akan ada cara nak mencari ekstrim. Okay. Jadi macam ni. Ekstrim ada dua. Ekstrim ada dua dalam pasaran kontrak. Kita ada terlebih beli ataupun overbought atas 70. Sama seperti RSI tadi. Dan kita juga ada oversold ataupun terlebih jual, iaitu ia berada di mana? Berada di bawah aras 30. Ini dia. Di bawah aras 30. So sama sebenarnya di indikator RSI dia untuk IMI. Okey. Baik. Okey. So sekarang ni kita dah perhatikan 5 indikator momentum oscillator yang kita akan fokuskan kepada hari ini ya. Di sini. Kita dah tengok RSI dan kita juga dah tengok IMI. So, kita akan sambung nanti, kita akan bercerita pula tentang indikator ROC ataupun rate of change. Kita juga akan bercerita tentang indikator stokastik dan juga antara indikator favourite saya iaitu Commodity Channel Index. Okay, sebab bagi saya Commodity Channel Index ni senang sikit kita nak kesan divergence. Okay, baik. Jadi kita akan take a break sekejap dan kita akan kembali semula selepas iklan ini. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke ruang lanjutan Melayu XM bersama saya Imran Zailani. Jadi, pada hari ini kita akan bincangkan tentang satu kategori indikator iaitu indikator momentum oscillator. Jadi tadi pada bahagian pertama tadi kita telah pun membincangkan dua indikator iaitu RSI dan juga IMI dan sekarang ni kita akan sambung ada lagi 3 indikator juga fungsi yang sama untuk mengukur kekuatan trend. Jadi kalau kita tengok kategori-kategori yang lain, contohnya indikator trend, kerja dia apa? Untuk tahu trend ada ke tidak dan arah trend. Indikator volatility nak mengukur kerancakan naik turun harga dalam pergerakan harga. Indikator momentum adalah tugasnya untuk mengukur momentum ataupun dengan kata lain kekuatan. Jadi sekarang kita akan sentuh indikator momentum oscillator yang ketiga untuk hari ini iaitu rate of change ataupun ROC. Okey, baik, kita mulakan. Okey, jadi kita akan membincangkan tentang indikator ROC. Okay, jadi kalau kita perhatikan tadi indikator RSI dan juga indikator IMI macam adik-beradik. Lebih kurang cara untuk kita nak mentafsirkannya. Atas 70, ekstrim terlebih beli, bawah 70, ekstrim terlebih jual. Tengah-tengah itu adalah garisan keseimbangan. Tetapi rate of change lain sikit. Okay, rate of change ni kita akan tengok macam mana dia dikira. Baik. Jadi, rate of change, dia punya konsep di sebaliknya adalah mengukur peratus perubahan harga. Okay, ini dia di sebalik rate of change.
dia mengukur kadar perubahan. Baik. Jadi, hasilnya adalah peratusan harga yang berubah mengikut tempoh yang terakhir. Jadi, itulah yang berlaku. Okey, berapa banyak tempoh yang kita gunakan akan menentukan dia punya sensitif terhadap pergerakan harga. Okey. Tetapi ada satu perbezaan. Okay, ini penting. Satu perbezaan untuk indikator ROC adalah ini, di mana kiraan momentumnya kita namakan dinormalisasikan. Ataupun kita katakan ini adalah antara jenis indikator momentum yang berlajur. Maknanya apa? Yang tidak berlajur. Maknanya apa? Tidak ada siling dan juga tidak ada lantai. Okey. Maksudnya aras keseimbangan bukan pada aras 50. Untuk ROC dia adalah pada aras kosong. Ini kita kena letak star ya sebab penting, ini beza utama antara RSI, IMI dan juga ROC. Ia adalah indikator yang tidak berlajur. Okey. Baik, ini perbezaannya. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Macam mana kita nak mengira ROC? Okey, kalau anda perhatikan di sini, kita ambil contoh yang mudah ya. Kita gunakan ROC 4. Okey, kita ambil contoh yang mudah. Kenapa saya gunakan ROC 4? Sebab senang kira. Okey. Sebenarnya kita gunakan tempoh lebih tinggi ya, tapi untuk memudahkan kita faham, kita juga senang kira. Kita lihat kepada gambar rajah ini. So, rate of change adalah apa? Adalah harga tutup tempoh semasa. Okey, tolak dengan harga tutup tempoh X sebelum. X ni adalah bergantung kepada angka tempoh. Ini bergantung kepada kita. Katakan dalam kes kita gunakan 4 ya dalam contoh ini. Maknanya apa? Kita akan ambil 4 candle. Okey. Tak jumpa ROC dekat MT5, kena download. Okey, kalau dah jumpa, kena download. Mudah saja. Boleh download dengan percuma saja. Ya, ambil ROC. Boleh download, tak ada masalah. Google saja rate of change, install MT5, anda boleh jumpa. Tak ada masalah. Yang penting jangan lupa ya, dia punya tempoh tu jangan tersilap. Kita pakai tempoh yang telah dicadangkan oleh pencipta ROC sendiri. Okay, boleh ya, Amir? Okey. Baik. Okey, seterusnya. Okey, perhatikan apa yang berlaku. Okey, candle, katakan ini candle 1, 2, 3 dan 4 ya. Sebab kita ambil 4 candle yang 4 candle kita nak dapatkan purata. So, apa yang berlaku ialah kita tandakan harga tutup candle semasa tolak dengan harga tutup candle yang keempat sebelumnya. Jadi harga tutup candle semasa adalah 19. Harga tutup candle yang keempat sebelumnya, sebab kita gunakan tempoh 4 ya, adalah 16. Okey. Apa kita dapat adalah 19 kat sini ya. 19 tolak dengan berapa? Tolak dengan tempoh masa 4 yang sebelum 16, kita dapat apa? Kita dapat positif 3. Okay, boleh ya? Positif 3 di sini. Baik. Itu poin pertama. Kita lajak ke hadapan. Okay, kita lajak ke hadapan, maknanya sekarang ni kita dah tak kira candle ni. Sekarang candle dah lajak ke hadapan, tambah satu langkah. Okay. Jadi sekarang ni candle pertama adalah sini, candle semasa, candle kedua, candle ketiga dan candle yang keempat. So, untuk kes sekarang, dah berbeza. Sebab kita lajak ke hadapan, dia punya kiraan pun dah berbeza. Jadi apa yang berlaku ialah harga tutup, ingatnya sebab ini adalah candle yang bearish. Maknanya harga tutup di bawah. Berjumlah 17. Okay. Kemudian apa pula? Kemudian anda perhatikan seterusnya. Candle yang keempat juga berada pada arah yang sama. 17 juga. Jadi 17 tolak dengan 17.
kita dapat berapa? Kosong. Poin yang seterusnya, jadi ini poin di sini ya tadi. Okey, poin di sini. Poin yang seterusnya adalah di sini. Berada di aras apa? Aras kosong. Okey, nampak ya? Berada di aras kosong. Baik. Okey, seterusnya. Kita kirakan untuk kesemua candle-candle yang berikutnya apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat ini. Okey. Kita akan dapat garisan ROC ataupun garisan rate of change. Okey, boleh ya? Ini cara dia. Baik. Okey. Seterusnya. Jangan lupa kita tak gunakan ROC 4 ini sebagai contoh saja. Kita patut gunakan ROC bertempoh 21. Okey, 21 ya. Tadi kita ingat RSI 14, RMI 14, ROC adalah tempoh 21. Baik. Ini dia. 21 ya. Jangan lupa tukar. Nanti lari sikit anda punya bacaan. Okey, jadi ini pengiraannya. Sekarang kita nak tahu macam mana kita nak mentafsirkan ROC. Tadi IMI, RSI senang. Okey, lebih kurang. ROC lain. Sebab apa? Dia dah tak ada ceiling dan tak ada lantai. Garisan keseimbangan pula bukan 50 pada aras kosong. Maknanya harga ni, indikator ni bebas bergerak setinggi mana dan serendah mana. Bergantung kepada kerancakan harga instrumen. Baik, jadi kita perhatikan. Okay, ini tafsirannya ya. Yang pertama. Okay, tafsiran yang pertama adalah centerline crossover. ROC berada di atas ataupun bawah aras keseimbangan. Dan ingat aras keseimbangan untuk ROC adalah sifar. Okey. Jadi apabila kita ada kenaikan berterusan, ROC dah masuk ke dalam zon positif. Kalau penurunan berterusan, ROC masuk ke dalam zon negatif. Atas kosong positif, bawah kosong negatif. Mudah. Okey. Dan jangan lupa kita juga boleh mengenal pasti keadaan ekstrim. Okey. Saya padam sini, sebenarnya bintang ni patut pada poin yang kedua di sini. Dan jangan lupa kita juga boleh menggunakan ROC sebab kesemua indikator momentum kita boleh gunakannya untuk mencari keadaan ekstrim, iaitu terlebih jual dan juga terlebih beli. Tetapi masalahnya untuk ROC kita tidak ada aras 70. Kita tak ada aras 30. Kita cuma ada satu saja aras keseimbangan. Jadi aras terlebih beli boleh jadi atas kosong dah boleh dalam zon terlebih beli. Bawah kosong dah boleh di dalam zon terlebih. Tapi di mana sebenarnya? Ini kita kena menggunakan cara visual ya. Secara visual kita kena kenal pasti dengan kita memerhatikan aras-aras yang sebelumnya. Aras apa? Aras puncak dan dasar. Di situlah kemungkinan besar terletak aras ekstrim, terlebih beli ataupun terlebih jual untuk indikator ROC, rate of change. Okey, itu caranya. Cara manual kita gunakan. Okey, boleh ya? Baik. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Kita ada contoh tau. Okay, kita buka pada carta. Kita cek satu contoh. Katakan saya buka USD Japanese Yen, katakan ya. Okay. Dan sekarang saya letak insert
indikator. Okey, sekarang ni ROC berada di custom. Cuba anda lihat, kalau ada ROC di custom, betul lah tu. Jangan lupa tukar tempoh 21. Ini indikator ROC saya. Okey, macam mana saya nak tahu kat mana kemungkinan besar berlaku aras ekstrim terlebih beli? Saya kena lihat di sini. Okey, katakan ini adalah satu puncak. Okey, jangan lupa ya, aras keseimbangan kita kena lukiskan juga di sini. Aras keseimbangan adalah kosong. Baik. Okey, aras keseimbangan kosong. So, ini puncak pertama katakan ya. Okey, puncak yang tertinggi. Kita ambil puncak dan dasar yang tertinggi. Puncak yang kedua di sini. Okey, dan puncak yang ketiga jangan lupa di sini. Jadi, kemungkinan besar aras terlebih beli berada di purata garisan-garisan ini. Saya tandakan dari sini hinggalah ke sini. Ini kita buat secara apa? Kita buat secara manual. Ini dia. Ini adalah kemungkinan kawasan terlebih beli. Okay. Ataupun kita namakan obom. Okay, boleh ya? Baik. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh terlebih beli. Okey, ekstrim terlebih beli. So, sekarang kita lihat pula kepada indikator momentum oscillator yang yang lagi satu, iaitu indikator, sebentar ya, saya buka slide. Indikator, ini dia, stokastik. Jadi kita dah bercerita tadi tentang ROC, sekarang kita nak bercerita tentang stokastik pula. Sunbi apa khabar? Tu Sunbi dah kasih panduan nak cari stokastik, dekat ROC dekat mana. Okay, boleh ya? So sekarang kita nak melihat pula kepada indikator stokastik. Baik. Jadi kita perhatikan. Okay, stokastik. Ya, simple. Indikator stokastik. Baik. So, stokastik oscillator adalah seperti berikut ya. Okey. Mengikut sejarah, dicipta oleh siapa? Dicipta oleh Encik ini ya, George Seeley. Okey, inilah alkisahnya. Baik. Jadi, dia punya idea di sebalik stokastik ialah membandingkan harga tutup dengan julat harga. Itu dia punya idea di sebalik stokastik. Macam mana kita nak dapat dia punya aplikasinya, kita kena tengok dalam contoh nanti. Baik. Jadi, dia bukannya indikator yang mengikut pergerakan harga, tetapi dia adalah indikator yang bagi saya spesialis. Kenapa spesialis? Sebab dia fokus kepada kelajuan dan juga momentum harga. Itu fungsi utamanya. Okay, untuk indikator stokastik. Okay, boleh ya? Okey. So, pengiraannya adalah macam mana? Okay, jadi kita kena tahu sebenarnya semua indikator momentum oscillator ni dia punya asal usulnya adalah daripada matematik statistik. Okay, kebanyakan indikator yang anda perhatikan adalah stokastik. Okay, baik. Bukan stokastik, statistik. Okay, salah saya sebut tersasul pula. Okay, jadi inilah dia cara kita mengira stokastik ya. Ini formula dia. Jangan risau, tak perlu hafal. Okay, tapi sekurang-kurangnya kita dapat idea. Macam mana kita dapat kiraannya. Okey. Katakan kita gunakan stokastik pada tempoh 5. Sebenarnya kita gunakan tempoh tinggi lagi. Ini nak memudahkan cara kita belajar. Okey, nak mudahkan kita kira, kita guna tempoh 5 lah sebagai contoh. Okey, contoh tempoh 5. Okey, tak ada masalah.
So, apa kita lihatlah, kita lihat kepada 5 candle. Okay, dalam 5 candle yang terkini, dalam kes kita ni, kita kena tandakan ya, manakah kita punya 5 candle. Saya tandakan. 1. Candle kedua. 3, 4 dan 5. Dalam 5 candle ni, mana yang paling rendah? Sudah tentu di sini. Okay, pada aras 10. Okay. Mana yang paling tinggi? Di sini. Okay, pada aras 20. Okay, jadi ini adalah low dan ini adalah high. Okay, dan di manakah harga tutup semasa? Candle yang paling hujung sekali, ini dia. Harga tutup candle semasa. Kita gunakan ketiga-tiga ni, kita akan dapat K. Okay. Letak dalam formula, kita akan dapat point untuk stokastik. Point pertama 75, point pertama berapa tu? 50, point yang kedua 75 dan seterusnya. Kita kira untuk kesemua candle-candle dalam carta, kita akan dapat akhir sekali apa? Kita akan dapat garisan. Okey, kita akan dapat garisan yang merupakan stokastik fast K ataupun fast K ya, saya tulis kat sini. K ataupun dalam kata lain adalah fast K. Okay, boleh ya? Fast K, stokastik antas. Baik. Fast K. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat ni cara kiranya. So sekarang ni kita nak perhatikan macam mana kita nak mengaplikasikannya. Baik. Okay, sebentar ya. Saya cari slide. Okey, ini dia. Pengiraan stokastik. So, tadi kita dapat apa? Tadi kita dapat garisan K. Macam mana kita dapat garisan fast K dengan kita menggunakan formula. Okey, simple. Tetapi lepas tu kita perhatikan garisan fast K ni, kalau anda perhatikan betul-betul. Okay, garisan fast K ni dia berliku dan tajam. Jadi kita kena gantikan dengan garisan slow K. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan garisan yang lebih lancar. Okay, jadi daripada garisan yang berliku-liku ni, kita adjust, kita tukar. Apa kita dapat? Kita akan dapat seterusnya ialah seperti berikut. Okay, sebentar ya, saya cari. Okey, ini dia. Ini fast K. Lepas kita smoothkan, kita gunakan moving average, kita akan dapat apa? Kita akan dapat slow K. Okay, kita akan dapat slow K. Garisan yang lebih smooth, lebih lancar. Okay, boleh ya? Baik. Okay. So, untuk kita dapatkan signal, kita kena tambah lagi satu garisan. Okay, iaitu garisan D. Kita kena tambahkan. Dan garisan ini adalah apa? Adalah sebenarnya simple moving average 3 daripada garisan slow K. Kita dapat garisan ini, garisan D. Okay, ataupun signal line. Okay, boleh ya? Jangan risau, anda tak perlu kira dengan manual sebab benda ni dah dikira automatik untuk anda oleh indikator stokastik ya. Saya rasa hampir ke semua hampir ke semua platform ada indikator stokastik. Jadi anda tak perlu risau. Baik. Boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, tempoh. Jangan lupa. Antara elemen yang paling penting untuk indikator adalah tempoh. Berapa banyak candle yang akan kita consider. Okay, so dalam kes kita consider apa? Kita consider ini. Okay, sebentar ya.
Garisan fast K kita gunakan tempoh 5. Okey, garisan slow K tempoh 3. Garisan D, garisan signal pun tempoh 3. Inilah yang kita gunakan. Okey, boleh ya? Ini yang kita gunakan. Baik. Okey. Baik ya. Ini yang kita gunakan. Baik, so seterusnya kita lihat pula aplikasi. Okey. Jadi ini dia aplikasi. Okey. So, stokastik bergerak daripada dia ada lantai, okey, dia ada lantai dan dia ada siling. Okey, kali ni ada. Okey. So, kalau anda perhatikan, dan garisan keseimbangan pada aras 50. Okey, nampak ya? Baik. So, stokastik atas 80 menunjukkan apa? Kita dah sampai dekat dengan puncak. Okey. Manakala stokastik bawah 20 menunjukkan kita dah hampir dengan dasar. Okey, nampak ya? Apa keluar ni? Okey. So, jadi selain daripada kita lihat kepada dia punya momentum, okey, puncak dan dasar, kita juga boleh mengesan ekstrim. Okey, kita boleh mengesan kawasan ekstrim. Okey, kalau anda perhatikan, atas 80 maknanya kita berada dalam keadaan overbought, bawah 20 kita berada dalam keadaan oversold. Okey, nampak ya? Dan begitu juga untuk indikator-indikator stokastik yang lain. Sorry, indikator momentum oscillator. Semuanya ada cara untuk kita mengenal pasti kawasan ekstrim. Okey, nampak ya? Okey, seterusnya. Kita lihat kepada Commodity Channel Index. Ini adalah indikator yang terakhir yang kita akan sentuh sebelum kita tamatkan kita misi hari ini. Baik. So, indikator CCI yang terakhir dalam kita punya koleksi hari ini. CCI, okey di sini. Commodity Channel Index. Okey, dia punya asal usul adalah daripada komoditi. Itu dia punya asal usul. Okay, tetapi sebenarnya kita dapati ia juga dapat digunakan dengan baik ya. Di mana di dalam mana-mana instrumen sebenarnya. Okay, dan fungsi CCI ini adalah lebih kepada untuk kita mencari amaran keadaan ekstrim dan juga permulaan trend yang baru. Okay, bagi pendapat saya. Baik. Okey. Jadi kita lihat kepada slide seterusnya macam mana kita nak mengira CCI. Baik. So kita perhatikan. Okey, harga tipikal adalah seperti berikut. Lagi sekali jangan risau ya, anda tak perlu nak hafal semua ni, kita hanya perlu tahu macam mana nak mentafsirkannya. Okey, CCI. Okey, tak perlu hafal formula, saya just nak tunjukkan saja. Ini dia punya pemala dan mean deviation dan seterusnya. Jadi kita jumlahkan nilai-nilai dan semua kita bagikan dengan bilangan tempoh yang dipilih, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat CCI. Okey, jadi ini dia cara kita melihat CCI. Okey, dan kalau anda perhatikan dia punya tempoh ataupun period adalah tempoh 20. Okey. Baik. Okey, dan seterusnya dia punya pemala adalah 0.015. Dan kalau anda perhatikan CCI dia juga tidak berlajur. Maknanya tidak ada bumbung dan tidak ada siling. Okey. Baik. Dia punya garisan keseimbangan di tengah-tengah.
Ini garisan keseimbangan. Okay, boleh ya? Baik. Jadi cara kita mentafsirkannya adalah seperti berikut. Okay, kalau dia berada di atas aras 100%, sorry, ataupun 100, dia menunjukkan apa? Kekuatan kepada uptrend. Okay, itu nombor satu. Okay, yang seterusnya ialah jika dia menunjukkan kekuatan ke bawah pula. Okay, kekuatan ke bawah pula. Apa yang kita jangkakan? Kita menjangkakan trend akan ke bawah. Permulaan kepada dalam trend. Bawah berapa? Bawah negatif 100. Menunjukkan kelemahan dan ini adalah mungkin membawa kepada pergerakan downtrend pula. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah macam biasa ke semua indikator momentum oscillator, okay, kita boleh mendapatkan keadaan ekstrim. Okay, ekstrim terlebih beli ataupun ekstrim terlebih jual. Okay, semua kita boleh dapatkan. Okay, baik. Kemudian seterusnya ialah ini masalahnya sebab dia tidak berlaju, maknanya tidak ada bumbung dan tidak ada siling. Okay, dan aras ekstrim bergantung kepada volatility. Setengah instrumen lebih volatile daripada biasa. Okay, jadi itu akan menyebabkan dia punya ekstrim jauh lagi ke atas ataupun jauh lagi ke bawah. Okay, itu pun lagi satu. Baik, okey, seterusnya. Sekarang kita akan sentuh macam mana, okay, sebentar ya. Kita akan sentuh macam mana nak menganalisa indikator momentum oscillator dengan sistematik. Ke semua indikator momentum oscillator tak kisahlah RSI ke, IMI ke, ROC ke, stokastik ke ataupun CCI, kita boleh menggunakan analisa 3 dimensi. Pertama, kita perhatikan arah. Yang kedua, kita perhatikan kawasan. Yang ketiga, kita perhatikan divergence. Okay, boleh ya? Baik. Okey. So, seterusnya. Yang pertama, arah. Okay, arah ni simple. Kita tengok. Apa teknik yang kita gunakan pada harga, pada price action, kita juga boleh gunakan pada indikator momentum. Sebagai contoh, trendline. Kita boleh gunakan pada harga. Kita boleh gunakan pada indikator momentum. Sama konsep dia. Okay. Baik. So, seterusnya, apabila indikator bergerak ke bawah, contohnya apa yang berlaku di sini, okay, sekarang ini adalah signal kepada pergerakan bearish. Okay. Yang bergerak ke atas adalah signal kepada pergerakan bullish. Jadi kita boleh gunakan trendline ataupun kita boleh gunakan lagi satu iaitu moving average yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay, boleh ya? Baik. Okey, seterusnya. Baik. Okey, di sini pertukaran trend pada indikator momentum tidak semestinya dikaitkan dengan pertukaran trend pada pergerakan harga. Okey, ini apa yang dimasukkannya adalah ialah jika di sini berlaku signal tapi tidak berlaku signal di sini, apakah maksudnya? Maksudnya kita akan utamakan apa yang berlaku pada price action. Kita tak ambil tindakan. Okay, kalau price action ada signal tetapi tidak ada signal pada indikator momentum, kita utamakan signal mana? Kita utamakan untuk price action. Okay, kita gunakan apa yang berada di price action. Itu maksudnya. Okay, boleh ya? Baik, seterusnya. Okey, sekarang kita nak perhatikan kawasan ekstrim terlebih beli dan terlebih jual.
Okey, jadi untuk apa ni, okey, ni mungkin kita boleh skip sikit. Okey, jadi kawasan terlebih jual untuk indikator yang berjalur ya, okey berlaju pula, berjalur seperti RSI, IMI. Okey, itu apa yang kita buat adalah kita hanya memerhatikan dia punya dua aras utama iaitu aras 70 dan juga aras 30. Okey, nampak ya? So, maknanya atas 70, kalau anda perhatikan di mana? Di sini dan bawah 30 di mana? Di sini, di sini. Itulah dia, itulah dia aras-aras ekstrim. Boleh saya tandakan? Ini adalah ekstrim terlebih beli, ekstrim terlebih jual, sini, sini dan sini. Untuk RSI dan juga IMI sebab dia berjalur. Ada lantai, ada siling. Okay, boleh ya? Baik, seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, kita perhatikan. Untuk stokastik pula. Okay, stokastik dia berbeza sikit berbanding dengan RSI MI. RSI MI 70-30. Okay, untuk ini. Stokastik walaupun dia adalah berjalur seperti IMI dan juga RSI tapi dia punya aras lain sikit. 80 dan juga 20. Okay, boleh ya? Baik. Jadi apa maksudnya? Okay, kita perhatikan. Okay. Ini dia. Dia punya siling dan juga lantai ada kosong 100 tetapi dia punya aras-aras ekstrim adalah atas 80 seperti di sini dan juga bawah 20 sini dan seterusnya. Ini semua adalah terlebih jual. Atas ini semua adalah terlebih beli. Okay, boleh ya? Baik. Okey, seterusnya. Sekarang kita perhatikan indikator yang tidak berjalur. Maknanya tidak ada bumbung dan juga tidak ada lantai. Dia punya aras keseimbangan bukan 50 tetapi berada pada kosong. Okey, ini contoh dia. Okey, yang tidak berjalur, kita gunakan cara manual untuk menentukan aras terlebih beli dan juga aras terlebih jual. Okey, jadi kita perhatikan. Contoh apa? Tadi, ROC. Ini contoh dia. Okay, anda perhatikan. Ada tak aras-aras spesifik? Tak ada. Jadi maknanya kita kena perhatikan di mana puncak-puncak berkumpul dan juga pada masa yang sama di mana dasar-dasar berkumpul. Okey, perhatikan di sini, di sini. Okey, di mana dasar-dasar berkumpul dan di mana puncak-puncak berkumpul, di situlah kita punya aras ekstrim. Okey, nampak ya? Aras dan dasar yang sebelumnya akan menjadi aras ekstrim terlebih beli dan juga aras ekstrim terlebih jual. Okay, boleh? Baik. Okey. So, seterusnya. Okey, saya nak tukarkan perhatian pula. Kita lihat pula kepada kenapa kita perlu tahu kawasan ekstrim. Okay, kenapa penting? Okey, jawapan saya adalah seperti ini. Okey, cuba anda perhatikan. Sebab bila kita ada ekstrim, apa kita jangkakan?
Kita jangkakan apa? Kita jangkakan akan berlakunya pembetulan harga ataupun pertukaran trend. Bukankah ini satu tempat yang bagus untuk kita enter? Okay, di mana berlakunya pertukaran. Okay, apa tu Sumbi? Di mana ada gula, di situ ada semut. Yes. Okey. Betul? Tak ada, tak salah. Okey, jadi seterusnya. Okey, perhatikan. Bila kita dah sentuh ekstrim, ada kemungkinan besar di sini akan berlaku apa? Akan berlaku correction. Okay, itu yang kita kena tandakan. Bila dah sentuh ekstrim, ada kemungkinan besar akan berlaku sekurang-kurangnya pertukaran koreksi. Bukan pertukaran lah. Biasa kita mulakan dengan koreksi. Okay, boleh ya? Baik. So, untuk bearish pula ialah apabila kita di sini. Kita berada di terlebih beli. Maknanya dah banyak sangat position terlebih beli. Kita menjangkakan position akan berlaku koreksi sekitar ini. Berlaku koreksi pula ke bawah. Jadi kita gunakan ini sebagai apa? Kita gunakan sebagai amaran. Sebagai amaran bahawa pertukarannya kita panggil sebagai koreksi akan berlaku ataupun boleh berlaku pada bila-bila masa. Itu yang kita perhatikan. Okay, boleh ya? Baik. Baik. So, ini yang kita perhatikan. Okay, baik. Kemudian kita ada lagi satu iaitu divergence, di mana kita membandingkan pergerakan harga dengan pergerakan apa? Pergerakan momentum oscillator. Kalaulah harga bergerak satu arah, tetapi momentum oscillator tidak, apa maksudnya? Okey, maksudnya itu adalah dah salah arah. Maknanya tak bersetuju antara satu dan lain, kita ada divergence. Okey, maknanya bila berlaku divergence, apa yang kita boleh tafsirkan? Trend sedang melemah. Kalau harga naik, tapi indikator momentum tak naik. Harga buat puncak tinggi, indikator momentum buat puncak yang lebih rendah, itu menunjukkan kepada kelemahan trend. Okey, boleh ya? So, kita bandingkan harga dengan oscillator. Kalau harga tinggi, oscillator juga perlu tinggi. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya tidak, berlakulah perbezaan antara harga dan oscillator, dan inilah yang kita panggil divergence, sebab inilah yang akan menentukan ataupun memberikan kita amaran awal kepada apa? Kepada kelemahan trend. Okey, boleh ya? Baik. Okey, jadi saya akan saya kalau tak ada soalan lagi, saya mungkin boleh akhirkan di sini. Okey, divergence kita akan bincang pada sesi yang berikutnya. Okey, satu topik kita bercerita tentang divergence, sebab divergence ni ada macam-macam. Kita ada divergence tersembunyi, divergence yang klasik dan juga divergence yang orang panggil kompleks. Okey, untuk divergence kita akan sambung esok. Jadi kalau tidak ada sebarang lagi soalan, saya akan kita jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Okey, saya tunggu produser saya. Okey, Sumbi, Amir okey ya? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang sebelum kita bersurai. Okey, boleh ya? Okey, nampaknya semua okey, semua terbaik. Okey, jadi kita akan akhiri sini. Okey, thank you Sumbi, thank you Amir, dan kita akan jumpa lagi di sesi yang seterusnya.